semua. Shalom, selamat pagi kepada semua yang ada di sini. Saya amat bersyukur dan terima kasih kerana tiap-tiap kami di sini boleh menonton FB Live untuk kebaktian bahasa Emmanuel Church Kota Kinabalu. Mari kita berdoa sama-sama untuk mendengar firman Allah pada hari ini. Dan saya berharap pada hari ini kita akan mendengar daripada suara Roh Kudus untuk kehidupan kita, untuk masa hadapan kita sebagai satu jemaat Allah. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami mengasihi, terima kasih kerana kemuliaan yang telah Engkau berikan kepada tiap-tiap kami di sini. Kami amat bersyukur kerana Engkau telah memberi kami satu kehidupan yang baru, satu kehidupan yang kekal, satu kehidupan yang penuh dengan kelimpahan di dalam nama Yesus Kristus. Kami tahu bahawa kami di sini adalah anak-Mu, Bapa, dan kami tahu bahawa kami telah diselamatkan oleh darah-Mu Yesus. Kami berdoa di dalam nama Yesus bahawa Engkau akan membuka minda kami, akan membuka roh kami untuk melihat sesuatu daripada firman Allah pada hari ini. Kami berdoa bahawa Engkau akan mengurapi firman-Mu, urapilah hamba-Mu, dan berilah Bapa kebenaran dan juga kehidupan daripada firman Allah yang akan dikongsikan pada hari ini. Kami berdoa untuk Roh Kudus untuk membuat sesuatu di dalam pribadi kami pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Selamat pagi. Bagi pastor pada hari ini, pastor nak mengkongsikan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Mesej pastor ialah maju ke depan setelah PKP ataupun MCO. Pada masa ini, saudara yang kukasihi, di antara kita memikirkan apa yang akan terjadi pada kita, keluarga kita, pekerjaan kita, bisnes kita, pelaburan kita, ya, dan masa depan kita selepas PKP. Saya percaya ini adalah kekhawatiran yang sah kerana IMF, Inter-Monetary Fund, juga melaporkan situasi yang sangat pesimistis tentang ekonomi bukan sekadar di Malaysia tetapi juga di dunia. Izinkan pastor meringkaskan laporan World Economic Outlook terbaru mereka. Gita Kobinaf, Ketua Ekonomi IMF, mengatakan ini: kesan pandemik virus corona seluruh dunia kemungkinan akan membawa krisis kewangan terburuk sejak depresi hebat 1930-an. IMF menjangka ekonomi global akan menyusut negatif 3% pada 2020. Sebelum itu, mereka menjangka bahawa ekonomi global akan meningkat sebanyak 3%. Bayangkan bahawa terdapat penyusutan 6% ekonomi dunia sebenarnya. Kalau kita melihat year by year, tahun ke tahun. Kemungkinan besar tahun ini ekonomi global akan mengalami resesi terburuk sekali. Lebih teruk daripada krisis kewangan global satu dekad yang lalu. Untuk pertama kalinya, baik negara maju maupun negara yang sedang membangun seperti kita di Malaysia akan mengalami kemelesatan ekonomi yang teruk. Untuk tahun ini, 2020,
kemelesetan ekonomi di negara-negara maju di dunia dijangka pada negatif 6.1%. Dan juga mereka mengatakan bahawa Kopina mengatakan pendapat per kapita dijangkakan menyusut untuk lebih daripada 170 negara. Kenapa penyusutan ini sangat penting untuk kehidupan kita? Kita mesti tahu. Bayangkan begini. Kalau di seluruh dunia, produk kemelesetannya ialah 6%, maksudnya begini. Sebagai contoh di Malaysia. Kalau di Malaysia, penyusutannya 6%, maksudnya productivity turun 6%. Bayangkan di KK, seperti contoh. Kita tahu bahawa KK ekonominya adalah SME. Ya, perkhidmatan asas, perkhidmatan servis dan juga kegiatan retailing. Bayangkan begini ya, kalau produktivitinya turun 6%, keuntungan juga akan turun. Mungkin ada kerugian. Bayangkan bahawa mereka mesti bayar sewa, overhead, ya, bayar pelajaran operasi yang lain. Bagaimana? Kalau ekonomi surut, maksudnya produktiviti surut. Maksudnya keuntungan surut. Bagaimana mereka nak menghindarkan bahawa syarikat mereka untuk mula untung? Satu cara saja. Mereka akan memotong pekerja. Kerana pekerja itu bukan overhead. Pekerja itu sebenarnya adalah cost operasi. So dari sini, ialah saya rasa selepas PKP ini, terdapat masalah ekonomi di Malaysia. Sekarang persoalannya adalah bagaimana respon kita pada masa akan datang ini. Dengan senario malapetaka dan kesuraman yang akan memberi kesan negatif pada kita, bahkan kepada kita sebagai orang percaya. Teman-teman sekalian, saudara-saudari yang aku kasih, pastor percaya ujian dan cobaan hidup selepas PKP adalah sangat nyata. Saya percaya juga Allah akan mempersiapkan kita dan memimpin kita ke destinasi sukses dan keberhasilan selepas musim PKP ini juga. Pastor percaya jika kita ingin mencapai sesuatu yang luar biasa bagi Tuhan dalam 2 tahun ke depan ini, kerana kemelesetan ekonomi dijangka akan mengganggu ekonomi kita, kehidupan kita selama 2 tahun. Itu sebabnya kita harus belajar untuk terus maju di tengah-tengah penggelutan masalah ekonomi di negara kita. Ketika situasi sulit datang selepas PKP, jangan biarkan perkara-perkara dari situasi kita untuk menghalangi kita untuk maju ke depan. Mahupun kenyataan begitu. Untuk maju dalam kehidupan pribadi dan juga gereja, Anda harus memiliki daya mental yang kuat. Jangan terus terperangkap dalam hal-hal negatif. Tetapi saya rasa bahawa musim ini, newer, kita terus bermeditasi hal-hal positif dan menjaga momentum hidup Anda untuk terus maju
Juga kita harus mengambil langkah-langkah strategis menuju janji-janji Tuhan yang diberikan kepada kita setiap hari. Itu sebabnya mari kita hari ini belajar dari kitab Yosua 1 untuk membandingkan bagaimana apakah langkah-langkah itu, apakah yang kita mesti membuat supaya kita terus maju maupun terdapat kemeleksitan ekonomi, terdapat masalah, terdapat kesulitan dan juga kesusahan. Seperti mana juga Yosua mengalami. Seperti Yosua menyeberangi sungai Yordan ke tanah yang dijanjikan, Emmanuelites dan juga teman-teman, kita harus bergerak maju ke tanah baru. Lingkungan baru. New beginning, pemuliaan baru. Dekat new normal, norma-norma baru. Selepas PKA kerana dunia akan berubah. Ekonomi dunia akan berubah. Juga terdapat banyak ketidakpastian di dunia ini. Kerana kita tidak tahu bahawa coronavirus akan ada second wave, ombang yang kedua, ombang yang ketiga, kita tidak tahu. Ketidakpastian ada di situ. So, jadilah kuat dan gagah berani seperti Yosua semasa ingin menaluki tanah perjanjian yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka. Mereka pun juga tidak pasti. Adakah mereka boleh mendapat kemenangan hidup dan dapat menaluki perjanjian yang diberikan dan yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Bani orang-orang Israel. Tetapi satu kenyataan di sini sebagai orang-orang Kristian, Allah menyertai anda. Saudara yang kukasihi, saya rasa sudah waktunya bagi gereja kita untuk mulai dan bergerak maju ke depan, meskipun ada batasan-batasan yang mungkin menghalang kita. So, message pagi ini, maju ke depan selepas PKP, sebenarnya adalah untuk mendorong tiap-tiap kami yang menuntung pada hari ini, pagi hari ini, dan memperkuatkan kita untuk terus maju ke depan. Tidak memikirkan kesulitan dan ketidakpastian masa depan kita. Saya hari ini mau mendorong tiap-tiap dan pastor akan memberi beberapa wawasan perwayuan dari Yosua 1 untuk membantu dan mendorong kami tiap-tiap yang menonton pada pagi hari ini agar seperti apa yang dikatakan oleh Yosua pasal 1 ayat 7 dan 8, agar anda berhasil dimanapun anda pergi dan anda akan makmur. Itu adalah dorongan dan juga galakan daripada firman Tuhan. So, sekarang ini mari kita lihat wawasan perwayuan pertama dari buku kitab Yosua pasal 1. Tuliskannya kerana ini sangat penting, kerana ia akan memastikan kita berjaya dan menerima keberhasilan dan sukses dalam kehidupan kita. Pertama, melangkah keluar dari kematian. Melangkah keluar dari kematian. Kematian daripada tantangan kita, situasi kita, kebutuhan kita, ketidakpastian kita. Kita perlu percaya dengan iman
bahawa masa depan kita adalah satu pembaruan dan harapan yang baru dalam new normal ini. Sebagaimana yang telah dijanjikan Tuhan, kita mesti mati dan kuburkan sukses lama kita. Kita mesti mati. Di sini kita mesti begitu. Dan juga kegagalan kita. Kegagalan masa lampau kita. Maksudnya dalam titik pertemuan yang new normal ini, normal baru ini, kita boleh melangkah maju ke depan. Mari kita lihat fasa 1 dan fasa 2. Kenapa kita mesti mati? Dalam semuanya ini dan mula dengan baru. Ayat 1 dan 2. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu. Demikian. Di sini kita tahu bahawa Musa sudah mati. Masa lampau kita sudah mati. Masa sukses dan keberhasilan kita pada titik sebelum new normal ini sudah berlalu, saudara yang kukasihi. Hamba Musa telah mati. Sebab itu, bersiaplah sekarang. Sekarang, saudara. Sekarang, seberangilah sungai Yordan ini. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Tuhan telah menetapkan dan menjanjikan mereka tanah perjanjian itu. Pergi menyeberangi. Anda mesti maju ke depan untuk mengalami dan menerima keberhasilan dan sukses itu dalam hidup anda. Anda mesti mati. Bukan mati dari segi fisik. Anda mesti mati dalam kekecewaan anda. Saudara yang kukasihi, anda mesti mati dalam penderitaan anda dan kehilangan anda. Mungkin kehilangan kewangan, mungkin kehilangan kerja. Saya tidak tahu. Ini semua, saudara yang kukasihi, bukan akhirat ya. Melainkan pasti percaya ia adalah satu permulaan baru bagi anda. Seperti permulaan baru bagi Bani Israel. Kita tahu bahawa Bani Israel amat bergantung kepada Musa. Namun kita baca di firman Tuhan bahawa hanya setelah dia meninggal dunia, hanya setelah Nabi Musa meninggal, barulah mereka dapat bergerak maju ke depan. Saya boleh bayangkan bahawa mereka mungkin terfikir tanpa Musa mereka tidak akan dapat menyeberangi sungai Yordan dan menuntut janji Allah, kerana Yosua pemimpin yang baru. Mungkin tidak begitu pengalaman seperti Nabi Musa. Banyak ketidakpastian. Lagipun untuk menaluki wilayah-wilayahnya baru, mereka mesti berperang dan menang. Dan selama 40 tahun, mereka tidak ada latihan ketenteraan, no military training. Bayangkan perasaan Yosua dan pemimpin-pemimpin dia dan juga seluruh Bani Israel. Saya boleh rasa malapetaka dan kesuraman menyelembungi mereka. Namun Allah melakukan sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru. Demikian juga saudara yang kukasihi, musim ini saya percaya Tuhan sedang melakukan sesuatu yang baru.
untuk musim new normal ini. Untuk anda, keluarga anda, bisnes anda, kerja dan juga studi anda. Satu nasihat yang pastor mahu mendorong tiap-tiap di sini. Jangan biarkan kesan lockdown di musim ini menyebabkan anda tetap stay down, gelisah. Kita mesti percaya Tuhan sedang melakukan sesuatu seperti Tuhan melakukan sesuatu kepada Bani Israel. Dan kita perlu terus bergerak maju ke depan selepas PKP. Tuhan ingin menunjukkan kepada anda dan saya bahawa kami boleh mempercayainya sebagai sumber berkat dan sukses hidup anda dan saya. Pada masa-masa buruk inilah saya mencadarkan supaya tiap-tiap di sini memberi Allah kesempatan untuk menunjukkan kepada kita bahawa dialah yang kita perlukan. Dialah tempat pergantungan kita. Kerana Nabi Musa sudah mati. Itu sebabnya permulaan yang baru. Semasa kita menyeberangi, kita mesti ada satu minda, satu pergantungan kepada Tuhan, satu perkembangan dan kemajuan bahawa kita mesti mati kepada sukses selama kita, kerana keadaan akan berlainan. Saudara yang kekasihi, keadaannya akan berlainan. Kita mesti lupakan semua kegagalan dan kesulitan kita pada masa lalu juga. Matikanlah masa lampau anda. Kalau tiap-tiap di sini mau sukses, kalau tiap-tiap di sini mau keberhasilan. Nombor 2. Wawasan perwayuan ini. Pertama, anda mesti mati. Kedua, bergeraklah ke depan untuk menuntut, bukan sebahagian ya, menuntut semua warisan wilayah anda. Kita mesti claim warisan anda. Kita mesti claim wilayah anda. Mari kita rujuk kepada ayat 3 dan 4. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, ku berikan kepadamu. Maksudnya, anda mesti maju ke depan untuk menginjak warisan dan juga wilayah yang diberikan oleh Tuhan kepadamu. Jika anda tidak ada tindakan, tidak ada aksi, hanya bergantung kepada status quo. Minta maaf, saudara yang kukasihi, musim ini mungkin satu musim yang penuh cabaran untuk kamu dan saya. Kalau kita hanya mahu status quo. Tetapi kalau kita keluar daripada zon kelesaan kita, our comfort zone, dan pergi menginjak dan pergi menyeberangi sungai Yordan seperti yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepada Nabi Musa dan juga Yosua, saya percaya anda akan penuh dengan kemenangan hidup. Ayat 4. Dari padang gurun, tengok warisan yang telah diberikan oleh Tuhan. Daripada gurun dan gunung Lebanon yang sebelah sana, itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Maksudnya, janji Tuhan bukan kecil. Janji Tuhan telah selalunya luar biasa, selalunya besar. Warisan Tuhan, wilayah Tuhan yang akan diberikan oleh Tuhan dalam musim selepas PKP ini sangat luar biasa, saudara yang kekasihi.
Kita mesti pandang begitu kerana di sini maupun mereka ada kekecewaan hidup kerana Nabi Musa sudah meninggal dunia dan mereka tidak ada kepastian adakah mereka akan menang di dalam peperangan itu. Tetapi di sini kita mesti melihat siapakah Tuhan kita. Dia sentiasa memberi yang terbaik. Kalau kita boleh melihatnya, kita mesti melafazkannya di dalam roh kita. Tengoklah bagaimana Tuhan akan menggerakkan di dalam kehidupan kita. Dan juga Paulus mengatakannya seperti ini juga. Mari kita lihat di dalam Filipi pasal 3 ayat 12 sampai 16. Filipi pasal 3 ayat 12 sampai 16. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya. Di sini, kalau memperoleh sesuatu yang baru selepas PKP, kita mesti mengejarnya, saudara. Kita mesti bertindak. Kalau aku dapat juga menangkapnya kerana aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarah diri kepada apa yang di hadapanku. Apa yang di hadapan new normal ini, musim new normal ini. Dan di sini ayat 14, tidak menyuruh kita duduk, tidak menyuruh kita berjalan, saudara. Bila kita mau maju ke depan selepas PKP ini, kita mesti berlari. Kerana ayat 14, berlari, saudara. Berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Itu, saudara yang kukasihi. Panggilan syurgawi, panggilan sukses, panggilan keberhasilan, panggilan pemberkatan Tuhan dari Allah dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya kita mesti ada satu kesedaran bahawa kita mesti berlari untuk maju ke depan selepas PKP. Bukan begitu saja. Kalau kita tengok ayat yang ke-15. Di sini Paulus mengatakan bukan saya saja yang mesti berlari untuk mengenapinya, untuk menangkapnya, untuk mengejarnya. Tetapi kita, mari kita tengok kita. Marilah kita yang sempurna, yang berfikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal-hal ini akan dinyatakan Allah kepadamu. Itu sebabnya kita ini sangat penting. Kerana kita sebagai satu jemaat Allah, satu keluarga Allah, mesti bersama-sama menyertai, mempunyai satu daya fikiran akal budi di mana kita sudah meletakkan, mematikan semua yang lampau, yang silam dan maju ke depan kita untuk sukses dan keberhasilan kita. Kita mesti menuntutnya, saudara. Menuntut warisan kita. Kalau kita tidak mengejarnya, kalau kita tidak berlari untuk mengambilnya, untuk menuntutnya, pasti kita akan gagal. Saudara yang kukasihi, walaupun kita disuruh bergerak maju ke depan, bukannya ini bermaksud kita tidak akan mengalami tantangan dan kesusahan, saudara. Tetapi Tuhan mau kita terus bertahan. Dan saat kita mengekalkan kepercayaan kita dan terus maju,
kita akan merasa kesetiaan, keberkatan, kemunian, dan kemakmuran, dan perkenaan Tuhan dalam hidup kita. Dan sesuai dengan menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Efesus pasal 1 ayat 7. Yang tersedia bagi kita. Sudah disediakan, saudara. Sudah dijanjikan. Kerana kita semuanya ini adalah anak-anak Allah. God never fail us. And God will not fail us. Kita pasti tidak gagal kerana Tuhan tidak akan menggagalkan kepada anak-anaknya yang taat kepadanya, yang setia kepadanya. Saya rasa Tuhan Yesus mengundang kita untuk mendekatinya. Ada perwayuan yang terus menerus dan hal-hal yang baru dan yang menanjukkan, yang Allah ingin tunjukkan kepada kita sebagai jemaat Allah di Emmanuel ketika musim melangkah ke depan ini. Jika ada sesuatu yang menghalang anda, saudara yang kukasihi, untuk bergerak maju ke depan, untuk teruskannya, menyeberangi. Jangan dihalang oleh rintangan itu, saudara yang kukasihi. Percayalah kepada Yesus. Bangun, berlari, dan maju ke depan. Dan menuntut warisan dan juga wilayah yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepadamu. Disitulah, di sebelah sungai Yordan, disitulah anda akan menemukan kekuatan dan pembaruan serta harapan. Anda boleh menuntut kembali apa yang telah hilang masa musim PKP ini, atau apa yang Tuhan janjikan kepada anda selepas PKP ini. Pertama, anda mesti mati dan mula dengan titik permulaan yang baru. Kedua, anda mesti maju dan menuntut klaim sukses dan keberhasilan yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepada kita. Dan yang ketiga, kita mesti ada satu penyataan dalam pemikiran dan dalam roh kita bahawa tidak ada yang bisa menghentikan anda. Nobody can stop you bila anda bergerak ke depan selepas PKP. Mari kita merujuk kepada ayat 5 dan 6. Ayat 5 dan 6. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amen. Tuhan akan bersama dengan kita. Tuhan akan menyertai kita bila kita maju ke depan selepas PKE dalam new normal ini untuk mengambil warisan kita, mengambil wilayah yang telah dijanjikan oleh kita. Ayat 6, be bold and courageous. Kuatlah dan teguhlah hatimu. Itu saja. Kuatlah dan teguhlah hatimu dan percaya kepada saya, kata Tuhan. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negara yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Wow! Adakah Tuhan bersumpah bahawa Dia akan memberi kita kehidupan yang penuh dengan kelimpahan? Yes. Jemaat Allah, anda tak terkalahkan dengan kehendak Tuhan. Dalam kehendak Tuhan, anda tak akan kalah. Anda mungkin takut mencuba hal-hal baru. Anda mungkin mengalami kegagalan atau kekecewaan atau mungkin kerugian kewangan masa PKP ini, atau pekerjaan
semasa pandemik COVID-19 ini. Atau anda mungkin takut akan masa hadapan yang tidak menentu. Apapun juga, kuatlah dan teguhkanlah. Kuatlah dan teguhkanlah iman anda. Kerana apabila Allah menuntun kita ke depan, kita akan menerima pewarisan darinya. Anda tak terkalah dan anda tidak akan gagal kerana Tuhan. Dalam nama Yesus, kata deklarasi profetik ini, kami menerimanya sebagai jemaat Immanuel. Dalam nama Yesus. Tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau apabila anda bergerak maju depan selepas PKP. Saudara yang kukasihi, sabar itu baik. Tetapi jangan biarlah kesabaran anda berubah menjadi stagnasi. Banyak orang ada kesabaran, tetapi ia berubah menjadi stagnasi. Bahawa kita tak boleh lepas. Kita tak boleh menyeberangi musim yang baru ini. Ketika tiba saatnya untuk bergerak maju ke depan, bergeraklah dalam keberanian Allah. Tidak ada yang bisa menghentikan anda ketika anda memiliki kepastian bahawa Tuhan akan selalu menyertai anda dan menuntun anda ke jalan menuju masa depan. That is your destiny. Destiny anda itu. Saudara yang kekasih, tidak ada yang boleh menghentikannya. Keempat, wawasan perwayaan ini sangat penting. Ikutilah Allah dalam ketaatan. Dan anda akan menikmati sukses dan keberhasilan apabila anda maju ke depan selepas PKP. Taatilah Allah. Fokuskanlah hidup anda kepada Allah pada musim ini. Dia adalah Allah yang supernatural. Dia adalah Allah yang penuh dengan mukjizat. Dia adalah Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mari kita tengok ayat yang ke-7. Di sini Tuhan memberi nasihat, memberi dorongan kepada Joshua. Hanya kuatlah dan teguhlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Itu nasihat, hanya satu saja. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Mu Musa. Ikut semua dan menuruti semua perintah-perintah firman Allah, perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Janganlah menyimpang ke kanan dan ke kiri. Maksudnya kita mesti fokus dan taat kepada Tuhan. Jangan pandang kepada kekecewaan anda. Jangan pandang kepada masalah yang anda tidak boleh mengawal. Hanya Tuhan yang boleh mengawalnya. Because God is in control. Supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Saudara yang kekasih. Wow. Kalau kita fokus. Masalah kita begini, bila ada masalah, kita sudah memikirkan sesuatu yang tidak indah. Kita sudah memikirkan sesuatu yang penuh dengan duka cita. Kita bukan menjadi seorang yang optimistik lagi, tetapi kita menjadi seorang yang pesimis. Saya rasa saudara yang dikasihi, cara untuk maju ke depan adalah dengan mengikuti dan menaati Allah dengan sepenuh hati, jiwa dan tubuh anda. Jika anda terlalu khawatirkan dengan situasi dan keadaan anda, kemungkinan anda akan membuat keputusan yang salah. Don't make wrong decision. Seperti orang-orang Israel. Mereka sudah kerana kekhawatiran mereka, kerana ketakutan mereka, kerana melihat bahawa musuh mereka itu adalah gegasi dan mereka ini adalah pebelalang.
Mereka miss the boat. Mereka sudah hilang warisan yang diberi oleh Tuhan. Dan mereka terpaksa tunggu 40 tahun. Saranan saya hanya dengan hati-hati mematuhi Allah dan janji-janji yang diberikan kepada anda. Taat. Kita tak boleh manipulasikan sesuatu. Dalam musim new normal ini, saudara, manipulasi tidak boleh lagi bekerja, saudara. Tetapi hanya taat dan setia dan fokus kepada janji Allah. Anda akan selalu bergerak maju ke arah yang benar. Ke arah yang penuh dengan sukses dan keberhasilan. Nombor 5. Nombor 4. Ikutilah Allah dalam ketaatan dan fokuslah kepada Allah. Nombor 5. Bergerak ke depan dalam sukses. Keyakinan itu. Bergeraklah ke depan dalam perkembangan bahawa Tuhan akan mengembangkan, memperluaskan pengaruhmu seperti Yosua dan juga Bani Israel. Di mana saya rasa bahawa musim ini untuk semua jemaat di Emmanuel, Tuhan akan memberi kemakmuran kepada tiap-tiap di sini. Keluarga Allah, jemaat semua, kesuksesan anda akan sebanding dengan interaksi dan keintiman anda dengan firman Allah dan Roh Kudus. Keintiman anda dengan firman Allah, Yesus Kristus dan juga Roh Kudus. Pada musim selepas PK ini, anda mesti intim dengan Tuhan Yesus. Supaya anda tidak akan melakukan atau tidak membuat sesuatu yang salah dalam musim ini. Kepada businessman dengan sini, ini adalah masa yang cukup genting. Kerana keadaan ekonomi bukan macam dulu. Anda mesti ada satu keintiman untuk Tuhan memberi anda nasihat. Dan juga satu keputusan, final decisions bila kamu nak membuat bisnes. Bukan senang sekarang, saudara yang kekasih. Pastor juga tidak mahu bahawa simpanan duit anda, kewangan anda untuk keluarga anda ataupun untuk masa hadapan anda akan habis kalau anda tidak intim dengan Tuhan. Ini adalah masanya untuk intim, untuk sukses dan berkemenangan. Ini adalah masanya. Seperti apa yang dalam ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkannya. Sebelum anda membuat keputusan, siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Kepada mereka pekerja, mungkin kamu ini muram, mungkin kamu ini stres, tertekan kerana apa? Kerana masa ini juga di semua syarikat-syarikat, performance itu sangat penting. Kerana mereka tahu kalau kau tak perform, itu saja. Itu sebabnya untuk ada keberhasilan, anda mesti bertindak hati-hati. Tidak boleh main-main lagi. Ya, mesti ada disiplin. Mesti ada ketedaban hidup. Bukan main-main lagi. Mesti ada satu daya akal di mana tekanan hidup, tekanan di syarikat anda boleh tahu menerimanya. Hanya jika anda memperkatakan firman Allah, jika anda renungkan firman Allah, jika anda bertindak hati-hati sesuai dengan firman Allah. Sebab demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung.
you'll be success and prosperous. Itu yang pasal ini sarankan kepadamu. Bukankah telah ku perintah kepadamu, kuatlah dan tegurlah hatimu. Ini sudah berapa kali Tuhan cakap, tegurlah, kuatlah dan tegurlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Jangan kecut saudara untuk selepas PKP ini. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemana pun engkau pergi. Haleluya. Haleluya. Sungguh menakjubkan bahawa sukses dan kemakmuran kita terhubung dengan intimasi dengan firman Allah, Yesus dan juga Roh Kudus. Roh Kudus akan menolongmu, menuntun. Jangan berkecil hati, kerana Roh Kudus sekarang bekerja bersama denganmu dan melalui mu. Saya tahu bahawa kemana pun kami pergi, Roh Kudus adalah penolong kami sekarang dan masa hadapan, untuk membantu kami semua demi perkembangan kami, demi sukses kami, demi kemajuan baik kami, dan demi kemakmuran kami semua. Boleh pastor bagi satu lagi? Bagi pastor 5 minit lagi untuk memberi 2 lagi. Kunci ini sangat penting ya. Kerana saya tahu masa sekarang sudah 9.45. Amen. 6. Wawasan perwayaan ini. Bersiaplah dan bersedialah. You have to be prepared untuk maju ke depan. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu. Katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahlah kepada bangsa itu, demikian sediakanlah berkamu. Kalau mau sukses dan keberhasilan, sedialah berkamu. Sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Di sini kuncinya ialah persiapan. Ketika Allah menggerakkan kita untuk maju, Dia juga telah mempersiapkan kita untuk apa yang ada di depan kita. Kami tidak akan dipimpin untuk maju ke depan jikalau kita belum bersedia. Itu sebabnya mereka miss the boat. Kerana mereka tidak sedia untuk 40 tahun sebelumnya. Jika Tuhan sudah menyuruh anda bergerak, ini berarti anda sudah bersiap dan bersedia. If God asks you to move now, it shows that God knows that you are prepared. So jemaah Allah, kebanyakan dari apa yang berlaku sekarang pada kehidupan kita adalah kerana Allah sedang mempersiapkan kita. Jangan lupa itu. Kegusaran, kelukaan, kedukacitaan, apapun, kerumitan. Jadi jangan membenci dan menyalahkan Tuhan Yesus. Jikalau keadaan kita sekarang ini mungkin tidak menyenangkan. Mungkin saudara merangkul situasi anda dengan iman. Mengetahui bahawa anda sedang dipersiapkan untuk bergerak maju depan. Untuk sukses dan berkat yang lebih baik dalam new normal, musim new normal ini. Nombor 7. Bergerak maju ke depan untuk perjuangan pribadi dan menolong perjuangan saudara kita. Dengan sini. Sangat unik di sini. Tengok ayat kan 12 yang saya akan tutup dalam masa 3 minit ini. Kepada orang Ruben, kepada orang Gad, dan kepada suku Manasye yang setengah itu berkata Yosua, demikian ingatlah kepada perkataan yang dipesan Musa hamba Tuhan itu kepadamu, yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberi kepadamu negeri ini. Kita tahu bahawa Gad, kaum Bani Gad, Bani Ruben dan setengah daripada Bani Manasye, mereka tidak mau menyeberangi sebelah sungai Yordan. Mereka mau hanya di persekitaran
Sungai Yordan. Itu sebabnya mereka kata kepada Yosua, kita mau tanah ini. Okey. Yosua membenarkannya, tetapi tengok respon mereka. Tengok ayat yang ke-14. Perempuan-perempuan dan anak-anak di antara kamu dan ternakmu boleh tinggal di negeri yang diberikan Musa kepadamu di seberang Sungai Yordan. Tetapi kamu semua pahlawan yang gagah perkasa haruslah menyeberangi di depan saudara-saudaramu yang belum lagi ada tanah, belum lagi diberkati, belum lagi menaluki dan berkemenangan dengan warisan yang telah di wilayah yang telah diberikan oleh Tuhan. Maksudnya di sini sangat unik. Kepada mereka yang sudah ada tanah, yang sudah ada tempat, yang sudah diberkati Tuhan, di sini Yosua berkata, kamu berperang dulu. Kerana kamu ada pengalaman. Kamu berperang dulu. Kamu sudah dapat apa yang diberikan oleh Tuhan. Sekarang kau berperang dulu. Keunikan tidak? Itulah cara Tuhan. Cara Tuhan ialah untuk kita berjuang secara pribadi. So, di dalam perjalanan untuk bergerak maju, ada banyak cabaran dan rintangan. Tetapi, saya rasa ini bukan jalan senang dari pertaruhan yang paling kecil. Tetapi, jalan yang keras dan susah untuk pertaruhan yang besar. Ingat sini. Ada pertarungan yang besar yang akan datang. Kita mesti berjuang, ya. Sangat penting. Okey. Apa yang pastor nak cakap sebelum saya akan tutup di sini? Saudara yang dikasihi, Anda tidak perlu mundur ke belakang kerana iman Anda kepada Allah akan selalu membawa Anda untuk melalui musim yang baru ini. Anda sudah memilikinya. Semua senjata perang yang membolehkan Anda terus maju. Yesaya pasal 54 ayat 17 mengatakan ini. Tidak ada senjata yang tertempah melawan Anda akan makmur, tidak akan berhasil. Dan jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Allah akan memberi kemenangan yang indah dalam musim selepas PKP ini. Dan juga kepada mereka yang sudah menang, dengar sini. Anda juga perlu membantu keluarga Allah Anda untuk bertarung juga. Anda mesti mendukung mereka yang masih belum menerima kemenangan dalam hidup mereka semasa mereka maju ke depan selepas MCO. Itu sebabnya saya sebagai pastor di Emmanuel sangat terharu dan amat berterima kasih ke atas keluarga Allah Emmanuel yang sedia dan siap untuk membantu dalam dana benevolence kepada mereka yang ada cabaran hidup daripada impak selepas MCO. Amen. Sebelum kita akan berdoa pada hari ini, saya rasa pastor mau membuat satu deklarasi profetik berdasarkan Yosua 1. Bila pastor membuat deklarasi profetik ini, kerana ini macam satu penerimaan di dalam roh, dalam alam spiritual, dimensi spiritual, bahawa anda mau sukses dan keberhasilan dalam musim ini. Bila pastor menyatakan deklarasi ini, anda hanya mengikutinya. Dan biarlah rohmu menerimanya sebagai satu deklarasi profetik untuk pribadi anda, supaya anda akan percaya. Amen. Ikut pastor, ya. Ini adalah hari yang baru. Mari kita mengangkat tangan kita. Saya memasuki tanah perjanjian. Saya memasuki rencana dan tujuan Tuhan Yesus untuk hidup saya. Saya memasuki pewarisan saya. Dan menerima janji-janji Allah
semuanya. Tidak ada yang bisa menghalangi saya, dan tidak ada musuh yang akan menang melawan saya. Kerana Tuhan Yesus menyertai saya. Dia tidak pernah meninggalkan saya. Dan tidak akan meninggalkan saya. Saya teguh. Saya kuat. Dan saya berani. Saya tidak takut atau berkecil hati. Atau tawar hati. Saya menerima firman Tuhan dalam hidup saya. Saya menyimpan firman Tuhan dalam hati saya. Dan saya menaati firman Allah. Saya sukses dan makmur dalam hal yang Tuhan Yesus ingin lakukan dalam pribadi saya. Allah Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih kerana pemberkatan yang indah dalam Yosua pasal 1, di mana wawasan perbuayan ini akan membolehkan ketujuh wawasan ini, kesempurnaannya akan memberikan kami satu hala tuju yang baru, satu musim pemberkatan dan keberhasilan dan sukses yang baru dalam kehidupan kami untuk maju ke depan selepas MCO. Saya berdoa di dalam nama Yesus bahawa Engkau akan memberkati tiap-tiap kami di sini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Saudara yang kukasihi, jikalau anda diberkati, anda didorong oleh firman Allah pada pagi ini, saya mahu kamu sharekan kepada orang-orang lain supaya mereka boleh diberkati untuk kebaktian umum Ahad minggu depan. Saya berdoa di dalam nama Yesus bahawa tiap-tiap di sini boleh share kepada mereka, di mana saya rasa bahawa ramai daripada kalangan kita sememangnya mesti didorong dan diberkati dengan firman Allah. Terima kasih Jemaat Emmanuel dan juga kepada teman-teman yang lain yang mendengar dan melihat dan menonton FB Live ini. Terima kasih, dan saya tahu bahawa tiap-tiap di sini akan bergerak maju, akan ke depan selepas PKP dengan satu keyakinan, dengan satu keteguhan dan satu ketaatan bahawa janji Tuhan akan diberikan kepada semua kami di sini. Terima kasih and God bless you all. Thank you very much. Kita jumpa lagi. Kalau siapa yang ingin menonton dalam kebaktian bahasa Inggeris, kita akan mula pada pukul 11. Terima kasih. God bless you.